Seterusnya kita nak bercakap isu ini juga dikira sebagai panas diperkatakan bermula pada 2 minggu yang lalu berkenaan isu penganjuran Commonwealth bagi tahun 2026. Sukan Commonwealth. Malaysia pernah menganjurkannya pada tahun 98 di Stadium Nasional Bukit Jalil dan pada ketika itu adalah suatu momen yang cukup membanggakan buat negara. Soalnya apakah 2026 bakal mengulang kembali sejarah kalau sekiranya kita bersetuju untuk Commonwealth ini? Kita bersama dengan Dr. Nur Izzah Zainal Abidin, pensyarah kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya. Selamat pagi Doktor, apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah. Okey, ini perbahasan panjang ni. Kita masih dalam perbincangan ya. Ada beberapa pihak yang kata kita patut menganjurkan, ada beberapa pihak kata jangan anjurkan. Secara peribadinya, apakah 2 tahun ini tempoh yang dikira sebagai bersesuaian untuk persediaan bagi Commonwealth 2026? So first of all, terima kasih kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Isu yang memang hangat, isu yang memang hangat. Saya rasa memang beberapa hari ini inilah isu yang diperkatakan kita di dalam industri sukan ini. Kalau kita lihat tamasya sukan Commonwealth ni, tamasya yang quite besar sebenarnya. Anggaran mungkin 10 hingga 13 hari. Temasyanya bergantung pada tuan rumah, kita buat purata 12 hari. Tetapi itu temasyanya. Persiapannya tentunya bertahun-tahun. Boleh up to 4-5 tahun terdahulu. Dan kita sekarang hanya diberi mungkin 2 tahun sahaja. So adakah kita bersedia? Dan kalau kita lihat statistik 1998 ketika kita menjadi tuan rumah, 70 negara, 3,638 atlet dan 15 sukan. Itu tahun 1998. Dan edisi terdahulu di Birmingham 2022, 5,054 atlet dan 20 sukan. Jadi dengan tamasya yang besar ini, tentu kita akan lihat pada kos dan pendapatan. Pendapatan daripada tajaan, daripada jualan tiket, jualan merchandise, t-shirt tamasya, topi dan sebagainya, souvenirs, hak penyiaran, TV, radio, online streaming platform dan dana kerajaan. Dan kita tahu sekiranya kita menerima Sukan Commonwealth ini, kita akan diberi oleh dana Persekutuan Sukan Commonwealth menjangkau 100 juta pound. Tetapi kita juga perlu lihat dari segi costing. Costing kita of course terbesar adalah penyediaan fasiliti sukan, maintenance, upgrading. Kita juga perlu siapkan atlet, pembayaran kepada coaches, managers, atlet tersebut. Dan marketing, promotion, staffing, kita perlu bayar event organisers, kita perlu bayar medical, keselamatan, kita perlu bayar pengadil, juri. Ini kos-kos yang agak besar. Dan kita juga bila bercakap mengenai kepegawaian, kita perlu sediakan penginapan, makanan, minuman. Perkampungan Commonwealth. Yes, perkampungan. Dan mungkin kita boleh adapt konsep sukan C di mana kita tak sediakan perkampungan sukan. Tetapi kita gunakan hotel yang berdekatan dengan venue sukan. Itu juga boleh kita adapt lah kalau kita nak kurangkan dari segi costing. Tapi doktor sentuh tentang kos. Kita maklum, kita akan menerima dana peruntukan kalau bersetuju 600 juta ringgit ataupun 100 million dolar. Tetapi negara yang menarik diri sebelum ini terpaksa menampung kos sehingga 21 bilion dolar. Ini seolah-olah lebih 30 kali ganda daripada peruntukan yang diberikan. Jadi saya tak kira 21 bilion itu kita mampu untuk menganjurkannya, doktor. Dari segi costing, I always say kita kena balance. Mesti balance. There's cost, there's revenues, pendapatan. Jadi dari segi pendapatan tu kita perlu lihat bukan saja daripada dana atau sponsorship, kita juga lihat dari segi ekonomi, dari segi impact ekonominya tersendiri daripada how it masuknya dalam dari tamasya sukan ini. Doktor, ada yang mengatakan sukan Commonwealth ini tidak lagi relevan. Mengapa kita menumpukan pada Commonwealth sedangkan kita ada sukan C, sukan Asia maupun sukan Olimpik. Dan kalau dilihat negara yang bertanding pun
India, Pakistan, Australia. Kita tidak ada China, kita tidak ada US, malah kita tidak ada Korea. Jadi ini menggambarkan apa relevannya lagi Sukan Commonwealth untuk penganjuran infrastruktur dan juga untuk pembangunan atlet. Betul. Ya, kita juga dalam rangka persiapan tentunya road to goal ya. Target kita adalah mendapatkan emas pertama di Olimpik 2028. Dan sekiranya kalau kita nak lihat dari segi positifnya, kalau kita nak lihatlah ya, mungkin ini juga boleh dijadikan persiapan. Mungkin tidak ada negara-negara besar yang bertanding dan mungkin ini masanya. Dan dalam kita punya last pencapaian kita pada tahun 1998, kita di tangga keempat. Kita tangga keempat ya. Kita mari saya lihat sekejap ya. Kita dapat 10 pingat emas, 14 perak dan 12 gangsa. Mungkin ini juga boleh kita cakap boleh jadi moral boost untuk atlet. Ya. Tetapi tentunya bila kita bercakap mengenai persiapan, ini tidak termasuk dalam persiapan latihan asal. Ya, kita ada SEA Games 2027 dan kita ada Olimpik. Tapi kalau kita nak ambil 2026 ini, maka semua persiapan akan ada perubahan. Akan ada adjustment dari segi latihan, dari segi mungkin friendly matches, atlet perlu keluar negara untuk bertanding dan mungkin ini akan mengganggu. Jadi perlunya pihak-pihak yang akan terlibat sit down dan berbincang mengenai ini. Adakah ia akan mengganggu atau adakah ia in line dengan persiapan atlet itu sendiri? Okey. Sini saya menyentuh berkenaan persiapan atlet juga. Ya, kerana doktor banyak berkecimpung dalam melihat kepada prestasi atlet. Atlet-atlet yang dahulunya kita menjadi harapan untuk mendapatkan gangsa ataupun perak di Olimpik. Kini sudah orang kata di karier sukannya itu mungkin sudah tidak seperti suatu prime time sewaktu mereka mewakili negara. Dan kita ketandusan atlet-atlet baru yang boleh meneruskan legasi-legasi seperti badminton, terjun, akuatik, ataupun dalam sukan olahraga. Jadi apakah prestasi atlet kita ini berada pada tahap yang optimum untuk mendapatkan pencapaian yang terbaik di sukan yang besar seperti Commonwealth ini? Ya, 2 tahun ya. Setiap persatuan, setiap manager dan coaches, dia ada rangka latihan dia. Jadi itu yang saya cakap tadi, persiapan itu akan menjurus ke arah kejohanan. Jadi of course kita faham atlet akan berusia dan mungkin kita perlu pelapis yang baru. Dan pelapis yang baru ini yang kita perlu groom. Sebab kalau kita masih lagi bergantung kepada atlet-atlet yang you cakap not in their prime anymore, jadi kita tidak membuka ruang kepada atlet-atlet baru. Dan saya rasa ramai atlet yang kita boleh lihat dia punya pencapaian meningkat ya. Dan kita perlu beri peluang. Tapi again saya selalu cakap sit down, we need to plan. Itu yang penting. Kita lihat pro and cons dia. Mesti seimbang. Secara personal atau peribadi, doktor bersetuju dengan penganjuran Commonwealth 2026 ini? Dari segi impak ekonominya, of course dari kita kalau nak lihat pelancong asing masuk dalam, ya, kita punya destinasi pelancongan, dari segi broadcasting akan ada promotion mengenai negara kita. Kita juga tuan rumah 2026, ya, kita jangkakan pelancong asing masuk. Tetapi kita perlu lihat dari segi faktor lain, iaitu persiapan atlet, fasiliti sukan. Kita ada fasiliti sukan antarabangsa, Stadium Nasional Bukit Jalil, pusat akuatik, tapi kita juga perlu fikir kita ada 20 hingga 23 sukan lain yang kita perlu sediakan gelanggang dan fasiliti. Jadi how to balance it? Adakah kita bersedia? Adakah injection dana itu mencukupi ataupun masa itu cukup. Jadi for me it's always about balancing. Mesti balance. Kerana kita of course kita tak nak kita rugi atau kita muflis. Mungkin sebab ada kes yang penganjur terdahulu muflis ya, selepas kejohanan. Tapi sekiranya mendapat sokongan atau suntikan dana yang lebih banyak, I don't know, kalau boleh dibalancekan. Seperkara saya nak sentuh, setiap kali selepas acara bertaraf antarabangsa akan ada isu gajah putih. Seperti yang berlaku pada Greece,
Brazil, penganjuran World Cup dan sebagainya, infrastruktur itu terbiar. Malah China juga ada stadiumnya yang terbiar selepas Olimpik di Beijing. Ya. Jadi ada kemungkinan infrastruktur kita akan menjadi projek gajah putih dan akan menanggung kerugian yang banyak dan hutang yang banyak selepas Commonwealth 2026 ini. Ya, risiko itu mesti ada. Ya, that's why kita sebut calculated risk. We must calculate the risk. Sama ada di situ strateginya perlu ada. Adakah kita nak membangun infrastruktur baru atau kita nak upgrading maintenance yang sedia ada mencapai kepada tahap yang antarabangsa. Jadi strategize and calculate risk. Okey. Tapi doktor bercakap tentang infrastruktur di Lembah Kelang ini, Shah Alam pun masih dalam renovation. Stadium Shah Alam. Kita mengharapkan SNBJ dan ataupun di Johor. Jadi ini mungkin menimbulkan perbahasan yang lain berkenaan tentang capacity stadium dan juga bilangan stadium yang kita perlukan. Kerana sukan-sukan ini bukan sukan yang bertaraf biasa, tetapi bertaraf orang kata international. Ya. Jadi apa harapan doktor untuk melihat sama ada menjadi ataupun tidak penganjuran Commonwealth 2026? Persediaan itu adalah penting untuk negara bagi apa jua penganjuran sukan yang mendatang, doktor. Betul. Setuju. Kita perlu juga ambil kira reputasi negara. Ya, dari segi kita terima atau tidak dan apakah kesannya kemudian adakah ia akan memberi suntikan kepada industri sukan. Kalau kita lihat 1998 apa legasi yang ditinggalkan? Kompleks Sukan Bukit Jalil. Ya, itu legasinya. Kita harapkan begitu dan it is in plan, dalam perancangan direalisasikan dan menjadi. Risikonya tak menjadi infrastruktur terbiar ataupun ada juga Commonwealth sebelum ini tak sempat disediakan sebelum kejohanan sukan tersebut. So itu adalah risiko-risiko yang perlu kita ambil, ya. Dan again I always say balancing. Ya. Yang penting kita harapkan tujuan due diligence dan factor analysis, risk analysis itu diambil dengan teliti oleh pihak yang berkepentingan. Terima kasih doktor